Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita sambung kitab Risalah Tauhid. Muka surat 110 Rumi, Jawi muka surat 68. Jawi 68, Rumi 110, perbahasan yang C. Sifat-sifat yang wajib pada hak Rasul-Rasul. Kita membicarakan tentang Rasul sekarang ni. Sifat-sifat yang wajib pada hak Rasul-Rasul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ada akal dan dah baligh, sejahtera panca indera, sampai seru. 4. Akil, ada akal. Baligh, sejahtera panca indera, sama ada penglihatan atau pendengaran. Mana-mana satu. Lebih-lebih lagi kalau ada dua-dua. Kalau tak ada salah satu, masih lagi mukallaf. Salah satu maksudnya pendengaran dengan penglihatan. Tak ada salah satu, masih lagi mukallaf. Tak ada dua-dua, barulah bukan mukallaf. Iaitu tak ada penglihatan dan tak ada pendengaran. Bila tak ada penglihatan dan tak ada pendengaran, maka dia ni tak ada input. Dia nak masuk pelajaran kok mana? Input kat mana? Bila tak ada input, maka tak ada juga output. Tak ada juga lah output. Input tak ada. Jadi dia nak faham macam mana nak ajar kod penglihatan, dia buta. Ikut pendengaran dia pekak, tak dengar. Habis nak bagi tahu dia macam mana? Tak boleh. Jadi maka dia bukan mukallaf. Kalau ada salah satu, sama ada pendengaran ataupun penglihatan, salah satu. Lebih-lebih lagi yang ada dua-dua. Kita ni semualah. Bukan 2, ada 5 panca indera. Maka dia mukallaf. Kemudian sampai seru. Dia bukan jenis duduk lautan, tak berhubung dengan dunia luar. Ada lagi ke? Wallahu alam. Wallahu alam, ada lagi ke tidak? Sekarang orang asli pun rumah dia ada Astro. Internet unlimited lagi. Tak tahu. Yang dia tak berhubung dengan dunia luar. Dia tak tahu apa jadi kat luar. Dia bukan mukallaf. Contohnya dia duduk dalam laut, katakanlah. Dia duduk dalam laut, laut tu rupa-rupanya ada penempatan orang. Tu, contoh je tu.
Dan dia tak bercampur dengan orang luar. Memang tak tahu kat luar, dia pun tak tahu kat luar ni ada orang. Dia hidup begitulah kat dalam air tu, macam dalam air, dalam bawah laut tu. Katalah ada penempatan. Maka dia bukan mukallaf. Sebab dia tak kenal pun Nabi, tak pernah. Macam tu juga jika dia duduk dalam hutan. Dah beratus, mungkin ribu tahun. Tak bercampur dengan orang luar dan tak tahu pun apa jadi kat luar. Dan dia tak tahu pun kat luar tu ada. Sebab dia dalam hutan. Dia ingat itulah kehidupan dia. Maka dia tidak mukallaf juga. Bila dia sampai seru, dengan maksud dia tahu, pernah dengar azan, dia tahu tentang Islam, maka dia mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Mesti tahu. Wajib. Dan yang mustahil atasnya. Dan yang harus padanya. Kita kena belik sikit muka surat apa? Tentang bagi, atas, pada. Tahu tak? Bagi, atas, pada. Ada makna tu, ada makna tu. Mana? Ni. Muka surat 12. Muka surat 12, Rumi. Bawah sekali. Kaedah baca kitab. Muka surat 12, bawah sekali. G. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Andai kata, ini masa muka surat 12 tau, lama, cerita lama, tahun lepas punya cerita ni. Andai kata, apabila kita dapati dalam kitab ini, kemudian, yakni selepas, yakni kemudian daripada wajib, perkataan bagi, wajib bagi, atau pada, wajib pada. Maksudnya wajib akli, wajib akal. Apabila kita dapati kemudian, selepas, kemudian daripada mustahil, perkataan atas, atau pada. Maksudnya mustahil akli, mustahil akal. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib, perkataan atas. Maksudnya wajib syarak, wajib syar'i. Tu lah kaedah baca. Mari kita kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan pula. Kembali cerita tadi. Sifat-sifat yang wajib pada hak Rasul-Rasul. Wajib atas. Wajib atas. Wajib atas maknanya wajib apa? Wajib syar'i. Itu maksud dia. Wajib syar'i. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itu maksudnya wajib syar'i. Apa maksud wajib syar'i? Wajib syarak lah. Buat, dapat pahala. Tak buat, berdosa. Itu dia panggil wajib syar'i, wajib syarak. Sebab wajib ada banyak. Ada wajib adat. Ini pun cerita lama je. Ada wajib akal. Ada wajib syarak. Wajib syarak, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib akal, mesti ada. Tak masuk akal kalau tak ada. Mesti ada. Tu wajib akal. Mesti begitu. Tak mustahil selain daripada begitu. Dia panggil wajib akal. Tak masuk akal kalau tak begitu. Dia mesti begitu. Jadi wajib. Wajib apa? Wajib akal. Ini takkan kita nak ulang balik tak? Ini cerita depan tu. Depan ni. Muka surat 10. Bukan, muka surat 9. Sekarang kita dah 110. Sekarang kita dah 110 dah. Takkan kita perlu ulang balik muka surat 9. Leceh macam tu, tak mengaji ke apa. Jadi, ini muka surat 9 punya
9, 10, 11, 12, 13. Perbahasan, iaitu kaedah. Jadi kena tahulah, oh tak fahamlah, gini wajib atas lah, wajib syarak, wajib akal. Oh tak bolehlah mengaji surat 110. Kena kembali masuk darjah 1 balik lah. Sekarang dah darjah 5 dah. Ini cuma sekadar saya nak ingatkan je. Jadi wajib syarak maksudnya kalau buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Wajib akal, wajib mesti begitu. Mustahil tak begitu, mesti begitu. Mesti. Wajib akal. Tak masuk akal kalau tak macam tu. Satu lagi, wajib adat. Biasanya begitulah. Gitu. Biasanya gitulah. Jadi sebab tu kita kena tahu. Sebab tu kita kena tahu wajib atas ni wajib apa ni? Bila wajib atas kita tengok wajib syarak. Dia kata kat sini muka surat 12 tu, andai kata apabila kita mendapati kemudian daripada wajib perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akal. Apabila kita dapati bukan. Kemudian daripada wajib perkataan atas bermaksudnya wajib syarak. Jadi wajib atas ni wajib syarak Wajib atas mukallaf. Siapa yang akil baligh tak tak tahu ni berdosa. Kalau tahu dapat pahala, wajib syarak. Okey. Lepas tu apa dia? Mengetahui sifat-sifat setiap orang yang mukallaf mesti tahu, wajib tahu sifat-sifat Rasul ni. Kalau tak tahu berdosa, kalau tahu dapat pahala. Sebab tu wajib atas dengan masuk wajib syarak. Tahu apa? Sifat-sifat yang wajib bagi. Wajib bagi pula. Wajib bagi tu wajib apa? Wajib bagi adalah perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akli. Wajib akal. Kena faham macam tu baru boleh faham. Kalau sekadar baca takkan faham lah. Wajib apa wajib? Wajib bagi Rasul. Bila wajib bagi Rasul, wajib bagi Rasul maksudnya mesti Rasul. Tak boleh Rasul selain daripada macam tu. Dia mesti macam tu. Tak masuk akal kalau tak begitu. Tak begitu tu nantilah ada 4 ni. Ya? Yang mustahil atasnya. Mustahil atas. Maksud mustahil apa? Mustahil atas. Mustahil atas. Maksudnya mustahil akal. Tak masuk akal. Tak masuk akal apa? Tak masuk akal apa? Tak masuk akal kalau Rasul itu begitu. Begitu tu apa? Nanti ya dulu. Kita baca dulu. Dan yang harus pada. Harus pada. Pada apa? Harus pada. Dan harus padanya. Boleh je pada. Boleh ada, boleh tak ada. Pada Rasul. Kena tahu. Apa benda ni? Maka sifat-sifat yang wajib baginya 4. Bahagiannya 4. Iaitu Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah ni setiap orang wajib syarak. Tahu Nabi bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang mana siddiq, amanah, tabligh, fatanah adalah wajib bagi Rasul. Wajib akal. Bukan wajib syarak. Wajib akal bagi Rasul untuk siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Wajib syarak bagi kita untuk mengetahui bahawasanya Nabi dan Rasul mempunyai sifat yang wajib akal padanya, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kena faham sungguh tu. Nak macam mana kena guna ayat-ayat gitu. Maknanya, okey, kita tengok. Wajib syarak. Bila sebut wajib syarak, dosa pahala. Kan? Halal haram. Wajib syarak atas kita untuk tahu bahawasanya Nabi dan Rasul itu wajib akal. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bukan Rasul itu wajib syarak. Tapi sebenarnya bila sebut wajib akal, wajib syarak juga.
Iaitu Nabi dapat pahala juga dari sudut itu. Cuma yang kita nak bahas ni bukan yang Nabi wajib syarak sidik amanah tabligh fatanah. Sidik ni cakap benar, amanah tu amanah lah. Tabligh ni menyampaikan, fatanah ni cerdik. Cuba kita fikir sejenak. Adakah Nabi ni kalaulah Nabi ni bukan. Nabi ni sebenarnya boleh je dia buat dosa. Nabi ni boleh aja dia buat langgar perintah Allah lah. Boleh je Nabi ni langgar perintah Allah. Tapi Nabi tak langgar. Sebab apa Nabi tak langgar perintah Allah sedangkan dia boleh? Sebab Nabi takut dosa. Bila Nabi takut dosa, maka dia tak buatlah apa yang Allah tegah. Dia hanya buat apa yang Allah suruh. Tahu tak kita kata Nabi itu apa? Kita kata Nabi itu wajib syarak. Wajib syarak, kita ambil sidik, cakap benar dulu. Nabi cakap benar, tapi Nabi nak bohong boleh aja. Tapi Nabi tak pernah bohong pun. Kenapa Nabi tak pernah bohong? Nabi tak pernah bohong sebab kalau bohong ni berdosa. Oleh kerana berbohong ni berdosa, sebab tu Nabi tak cakap bohong. Tapi kalau Nabi nak cakap, boleh aja. Cuma Nabi tak cakap. Takut dosa. Itu kita telah mengatakan Nabi itu wajib syarak cakap benar. Sedangkan Nabi bukan wajib syarak saja. Malah wajib syarak tu kita boleh biar dulu. Nabi ni wajib akal, bukan wajib syarak. Tapi wajib syarak juga. Tak boleh kata gitu. Kan? Nabi ni wajib akal dan wajib syarak. Boleh kata gitu. Cuma wajib syarak dengan maksud, Nabi buat tu dapat pahala. Nabi cakap benar tu dapat pahala. Dari sudut itu. Jadi Nabi, kita, adakah kita wajib syarak cakap benar? Sidik, cakap benar. Kita wajib syarak lah cakap benar. Apa maksud wajib syarak? Kalau cakap benar dapat pahala, kalau cakap bohong, tak benar, dapat dosa. Itu wajib syarak. Soalannya, adakah Nabi pun sama macam kita, iaitu wajib syarak? Kalau cakap benar dapat pahala, kalau cakap bohong, berdosa. Tidak. Tak. Habis tu, Nabi cakap benar dapat pahala. Cakap bohong tak ada. Bukan tak nak, tak ada. Tak ada. Nabi bercakap bohong tu tiada. Tak mungkin dan tak boleh. Bukan tak nak. Kita cakap benar. Sebab kita tak nak cakap bohong. Lain tu. Kena perhati. Kalau tak perhati, tak faham benda ni. Lain. Kita cakap benar. Sebab kita tak nak cakap bohong. Sebab tu kita cakap benar. Itu kita. Nabi bukan macam tu. Nabi cakap benar. Sidik cakap benar. Tapi bukan sebab dia tak nak cakap bohong. Bukan. Habis tu, sebab dia tak ada bohong tu dalam kamus hidup dia. Dia tak ada. Dia tak boleh cakap bohong. Bukan tak boleh tu kerana tak nak. Memang tak ada. Memang tak ada. Kita ada cakap benar. Maksudnya boleh nak cakap benar. Boleh nak cakap bohong. Maka kita memilih untuk cakap benar. Kita cakap benar kerana kita memilih untuk cakap benar. Dalam keadaan boleh saja kita cakap bohong, tapi kita tak pilih cakap bohong. Nabi tak. Nabi bukan pilih. Nabi cakap benar saja. Dia lain. Sebab apa? Nabi wajib akal sidik. Bukan wajib syarak. Tapi kalau nak kata wajib syarak pun boleh. Wajib syarak dari sudut dapat pahala. Itu aja. Bukan wajib syarak dari sudut kalau Nabi cakap benar dapat pahala. Kalau Nabi tak cakap benar berdusta berdosa. Bukan. Kalau wajib syarak dia nak letak dekat Nabi, Nabi cakap benar dapat pahala. Nabi tu je cukup. Nabi cakap bohong tak ada. Tak ada cerita, tak ada. Kita wajib cakap benar, maka kita cakap benar dalam keadaan kita tak nak cakap bohong. Kalau nak cakap boleh aja, tapi kita tolak, kita tak nak. Nabi tak gitu. Nabi tak sama dengan kita. Tak sama.
Sebab Nabi wajib akal cakap benar. Bukan wajib syarak. Bukan kalau cakap benar berdosa, kalau cakap benar dapat pahala, cakap bohong berdosa. Nabi bukan begitu. Bukan. Kita yang macam tu. Bagi kita wajib syarak cakap benar. Bagi Nabi wajib akal cakap benar. Wajib akal tu maksud tak masuk akal Nabi tak cakap benar. Tak masuk akal Nabi dusta. Tak masuk akal. Tak masuk akal tu mustahil lah. Tak masuk akal tu mustahil lah kan. Kita boleh cakap benar, boleh cakap bohong. Kita memilih cakap benar dalam keadaan kita boleh je nak cakap bohong. Tidak mustahil kita cakap bohong. Cuma kita tak nak aja. Itu dia panggil wajib syarak. Jadi Nabi tak sama dengan kita. Nabi tak samalah. Jangan kata Nabi sama macam kita. Tak sama. Cuma Nabi jenis manusia je tapi tak sama. Wajib akal Nabi cakap benar. Kita wajib syarak. Kita menolak dusta. Sebab tu kita cakap benar. Nabi tak menolak dusta. Sebab Nabi tak ada dusta dalam kamus hidup dia. Manusia yang tak ada dusta. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Setiap manusia, kita ada pilihan. Cakap benar, cakap dusta. Kita kena pilih. Kalau kita salah pilih, berdosa. Betul pilih, berdapat pahala. Dia panggil wajib syarak. Cakap benar. Nabi bukan dua. Satu je. Cakap benar. Dusta tak ada. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Satu je. Cakap benar je. Mesti cakap benar. Tak boleh dusta? Tak boleh. Tak boleh sebab tak nak? Bukan. Tak boleh sebab takut dosa? Bukan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh cakap dusta, cuma Nabi je tak cakap. Sedangkan Nabi boleh cakap. Tapi Nabi tak cakap kerana takut dosa, kerana mematuhi perintah Allah, maka Nabi tak cakap dusta dalam keadaan boleh cakap dusta, maka tak mustahil lah Nabi dusta. Cuma tak cakap dusta je. Tapi tak mustahil. Kita yang tak mustahil cakap dusta. Nabi mustahil. Tu kat bawah tu. Dan 4 sifat yang mustahil lawan sifat yang wajib itu iaitu dusta. Dusta, khianat, menyembunyi, bodoh. Jadi kita kena faham Siddiq ni, Nabi ni cakap benar ni wajib akal, bukan wajib syarak. Macam kita wajib syarak. Nabi amanah ni wajib akal, bukan wajib syarak. Kita dapat harta. Bukan. Kita dapat orang bagi amanah. Kita boleh nak amanah, jaga harta orang tadi yang orang bagi. Boleh juga kita nak khianat. Orang bagi jawatan kat kita. Orang lantik kita jadi menteri. Kita boleh je nak amanah dengan jawatan yang orang undi kita ni, boleh. Dan kita juga boleh khianat dengan amanah yang orang bagi. Maka kita memilih untuk tak khianat, untuk amanah. Dalam keadaan kita tak mustahil pun berdusta. Kita tak mustahil pun khianat. Tak mustahil. Cuma kita tak memilih. Itu kita. Nabi tidak. Nabi amanah, tak ada pilihan untuk khianat. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Manusia jenis ada satu. Manusia jenis ada satu je. Baik aja semua. Macam malaikat lah. Memang malaikat lah. Maksum. Malaikat kan tak ada baik, tak ada jahat. Tak ada baik, tak ada jahat. Malaikat kan baik aja, tak ada jahat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Silat-silat kita bahas malam ni itu je bagi faham sungguh. Sebab ramai orang salah faham masalah ni. Ramai orang faham. Dia ingat Nabi wajib cakap benar, wajib amanah, wajib tabligh, wajib fatanah. Ni wajib syarak. Kalau Nabi cakap bohong, dosa lah Nabi. Tapi Nabi tak buat dosa. Maka Nabi cakap benar. Dia faham gitu. Nabi mestilah amanah. Sebab tu digelarkan Al-Amin. Tak pernah khianat. Sebab apa? Nabi baik. Nabi boleh je nak buat jahat. Orang bagi amanah, Nabi boleh je nak ambil. Banyak peluang yang Nabi ada untuk ambil. Tapi Nabi ni jenis baik. Maka Nabi tolak khianat tadi. Nabi tetap dengan amanah. Nabi tolak khianat. Dia kata Nabi gitu. Bukan gitu. Makna dia kata Nabi tak mustahil untuk khianat. Cuma Nabi je tak khianat. Itu sedangkan nombor 2 tengok tu. Mustahil Nabi khianat. Mustahil ni tak masuk akal tu, mustahil. Tak masuk akal Nabi khianat. Tak masuk akal ni maksudnya tak boleh ada. Tak boleh perkara itu jadi. Tak boleh. Mustahil perkara itu jadi. Mustahil, tak boleh. Sedangkan kita pun amanah juga. Tapi kita tak mustahil je khianat. Tak mustahil kita khianat.
Boleh je kita nak khianat. Cuma kita memilih untuk amanah. Jadi kita amanah, tidak mustahil kita khianat. Nabi tidak. Nabi macam malaikat. Nah, macam dari sudut itulah maksum. Patuh perintah Allah. Malaikat mana ada buat salah? Orang putih Kristian adalah. Fallen angels. Adalah. Tu agama dia. Malaikat pun boleh buat salah. Malaikat pun boleh jadi jahat. Tu dia punya pasal. Kita malaikat tak buat salah. Maksum. Nabi maksum. Maksum dengan maksud tidak ada pilihan. Mustahil. 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 Khianat. Macam tu juga tabligh. Menyampaikan. Nabi menyampaikan. Mustahil Nabi menyembunyikan. Sorok apa yang Allah suruh sampai, dia sorok. Mustahil. Saya sekarang ni menyampaikan. Orang yang menyampaikan. Orang yang tabligh menyampaikan. Saya sekarang. Inilah saya buat pagi, siang, malam, pagi, petang. Tu je lah buat. Sejak 11 tahun lepas. Sebelum tu, macam-macam kerja buat. Standard lah. Itu saya. Sekarang ni menyampaikan. Bila menyampaikan, boleh tak saya nak sorok? Boleh. Boleh tu maksud, mustahil tak saya sorok? Tak mustahil. Boleh je nak sorok. Ada ilmu-ilmu sorok. Boleh je. Ada kebenaran tapi sorok kebenaran tu. Boleh. Boleh dengan maksud tidak mustahil. Tapi saya tak sorok. Patut saya sebut semua, cakap semua. Apa yang disuruh sampai, saya sampai semua. Tapi tak mustahil sorok. Cuma tak sorok. Tak mustahil sorok. Cuma tak sorok. Itu saya. Nabi tidak. Nabi tabligh menyampaikan. Nabi boleh tak Nabi sorok? Mustahil. Mustahil dengan maksud tak masuk akal. Dengan maksud tak ada pilihan untuk sorok. Saya ada pilihan untuk sorok, cuma tak sorok. Ada pilihan untuk sorok, cuma tak sorok. Nabi pilihan untuk sorok pun tak ada. Pilihan untuk sorok pun tak ada. Sorok tu menyembunyikan lah. Pun tak ada. Menyembunyikan yang perlu disampaikan lah. Tu dia kata, terima kasih, saya pun baru faham. Bukannya Nabi macam kita, tak. Tak, Nabi tak ada pilihan pun. Nabi tak ada pilihan pun nak buat jahat. Kita ada pilihan, cuma tak buat jahat aja sebab kita orang baik. Tapi kita ada pilihan, maka tak mustahil kita buat jahat. Tak mustahil, tak mustahil kita buat jahat. Tak mustahil kita buat jahat. Cuma kita je tak buat jahat. Nabi mustahil buat jahat. Tak masuk akal, tak boleh, tak ada pilihan. Habis baik aja. Iyalah Nabi baik aja, baik aja. Nabi baik aja tu, baik aja Nabi buat tu, bukan sebab boleh je Nabi buat jahat, cuma takut dosa. Jadi Nabi tak buat. Nabi yang orang paling takut dosa sekali. Maka Nabi tak buatlah. Sedangkan kalau nak buat boleh aja. Tak, bukan macam tu. Itu kita. Itu dia panggil wajib syarak. Kita yang wajib syarak. Syariat-syariat tu kita. Untuk kita syariat-syariat tu. Nabi tidak. Itu maksud mustahil. Okey. Saya cuba tukar. Yang selama ni duk faham. Yang selama ni duk faham. Wajib tu wajib syarak bagi Rasul. Bukan wajib akal. Katalah. Kita gunakan je lah kesalahpahaman tadi tu. Nabi wajib syarak dengan maksud wajib syarak cakap benar. Siddiq dengan maksud kalau cakap benar dapat pahala, kalau cakap bohong berdosa. Tapi Nabi tak cakap bohong. Okey? Katalah, pakai jugalah takrif tu yang walaupun salah. Saya nak buktikan ianya salah. Kita letaklah Nabi ni bersifat amanah. Tapi Nabi nak khianat boleh aja. Tapi Nabi kan pesuruh Allah. Tapi Nabi takut pada Allah. Nabi takut dosa. Kalau Nabi nak khianat, boleh sangat. Nabi boleh buat. Cuma Nabi je tak buat. Macam kita jugalah kan. Nabi tak mustahil Nabi buat. Nabi buat jahat. Nabi buat khianat. Tak mustahil. Cuma Nabi je tak buat sebab Nabi orang yang paling bertakwa. Kita kata gitu. Padahal salah fahaman tu. Tak apalah kita kata gitu. Okay. Dan tabligh pun sama juga. Nabi ni boleh je nak sembunyikan yang Allah suruh. Yang Allah suruh sampai tapi Nabi sembunyikan. Boleh aja. Tapi Nabi ni paling bertakwa pada Allah. Dia takkan dia nak sembunyi. Nabi menyampaikan apa yang disuruh Allah.
Yang Allah suruh sampai, semua Nabi sampaikan. Semua Nabi sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Nabi tak sorok. Tapi kalau nak sorok, tak mustahil. Boleh aja. Tapi Nabi kan yang paling bertakwa pada Allah. Takkan Nabi nak buat? Yalah Nabi tak buat. Mustahil tak Nabi buat? Tak mustahil. Boleh je. Cuma Nabi tak buat je. Okey. Salah dah tu. Dah 3 dah saya buat. Okey, kita masuk fatanah. Cerdik. Cerdik macam mana? Kalau Nabi tak cerdik, berdosa. Kan macam mana? Nombor 4 ni akan gagal. Kalau kata hukum syarak tadi. Kan tadi kata wajib syarak. Wajib bagi Nabi cerdik. Fatanah tu cerdik. Dengan maksud, kalau Nabi cerdik dapat pahala. Kalau Nabi bodoh, berdosa. Cerdik bodoh, mana boleh buat? Mana boleh? Dia kan anugerah Allah cerdik kan? Pemahaman semua kan anugerah Allah. Mana boleh? Oh, engkau tak cerdik, engkau berdosa. Engkau kena cerdik baru dapat pahala. Siapa yang cerdik dapat pahala, siapa yang bodoh, berdosa. Itu dia panggil wajib syarak. Wajib syarak Nabi cerdik. Fatanah. Wajib syarak Nabi fatanah. Wajib syarak Nabi cerdik. Maknanya kalau Nabi tak cerdik, berdosa. Mana boleh gitu? Tak kena. Tak kena. Ada pula bodoh berdosa. Bodoh mana berdosa? Bodoh dah jenis slow. Dah macam mana? Jadi tak kena kalau kita kata wajib syarak. Habis itu apa? Wajib akal. Dengan maksud, tak masuk akal kalau Nabi ni bodoh. Wajib akal. Wajib akal dengan maksud, mesti macam tu. Kan? Wajib syarak maksudnya kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib syarak. Wajib akal, mesti begitu. Mustahil selain daripada itu. Jadi, wajib akal, Nabi fatanah. Mesti Nabi cerdik. Mustahil Nabi bodoh. Mustahil akal. Tak masuk akal Nabi bodoh. Mesti Nabi cerdik. Tu. Barulah kena wajib akal. 4-4 ni. Bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak, kalau Nabi bodoh, maka Nabi berdosa. Ada ke hukum syarak yang kalau bodoh berdosa? Ada ke? Mana ada. Bodoh nak macam mana tak cerdik? Ada ke dalam hukum syarak kita ni, kalau cerdik dapat pahala? Mana ada. Kalau cerdik lah. Dengan sebab cerdik, bukan dia dapat pahala pun. Cuma dia cerdik. Bila cerdik, boleh cari banyak duit. Bila cari banyak duit, boleh sedekah banyak. Dapatlah pahala dari situ tu. Ada pula cerdik dapat pahala, bodoh berdosa. Nah, ya orang-orang bodoh. Bodoh ni maksud tak reti kan? Nah, ya orang bodoh semua berdosa. Itu bukan hukum syarak. Jadi, dapat kita faham di sini, Nabi ni bukan wajib syarak. Cuma kalau nak kata Nabi wajib syarak pun boleh. Dengan syarat. Maksud wajib syarak tu, Nabi buat baik-baik, semua baik-baik. Nabi buat semua yang baik-baik, dapat pahala. Sebab wajib syarak ni kalau buat dapat pahala kan? Itu boleh. Cuma tak ada. Kalau Nabi buat jahat dapat dosa, tu tak ada. Tak ada. Sebut satu pihak aja. Iaitu, Nabi dapat pahala setiap kebaikan yang Nabi buat. Maka wajib syarak bagi Nabi juga bersifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Dengan maksud, Nabi sentiasa dapat pahala. Bukan dengan maksud, Nabi buat dapat pahala, tak buat, berdosa. Tak, bukan dengan maksud tu. Itu wajib syarak, bukan wajib akal. Okay. Kalau nak kata Nabi wajib syarak pun boleh, tapi satu pihak aja. Iaitu pihak buat dapat pahala. Bukan tak buat dapat dosa. Bukan. Sebab tak buat dapat dosa, itu pun juga syarak. Syarak ni kan ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi kalau kata tak buat berdosa. Tak buat berdosa tu hukum syarak. Buat dapat pahala. Buat dapat pahala tu hukum syarak. Jadi kalau nak kata Nabi hukum wajib bagi Nabi dengan maksud wajib syarak, boleh juga dengan maksud Nabi buat semua dapat pahala. Setakat itu saja. Nabi tak buat, tak ada. Mustahil. Mustahil apa? Mustahil adat? Bukan. Mustahil apa? Mustahil akal? Ya. Bukan mustahil. Bukan mustahil adat, mustahil. Mustahil adat pula apa? Wajib adat. Adatnya kebiasaannya jadi begitu. Tapi boleh je nak menyalahi. Boleh je nak tak jadi. Cuma adatnya jadi gitu. Tu wajib adat. Mustahil adat tak jadi. Mustahil jadi begitu. Mustahil adat. Tapi kalau sekali-sekala nak jadi, boleh je. Harus je pada akal. Cuma adatnya tak jadi gitu.
Yang itu pun kita sebenarnya perbahasan muka surat 9, 10, 11, 12. Tak hadam yang tu, yang ni pun macam mana? Dan satu sifat. Dan satu sifat Allah. Saya rasa saya kena berhenti lah. Kena berhenti dulu sebab kuliah maghrib tadi agak panjang. Dah hilang ni ya. Baru berapa? Setengah jam tak? Baru 40 minit dah patut pun. Dan satu sifat yang harus bagi Rasul. Jadi 4-4-1. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Dan satu sifat yang harus bagi Rasul, iaitu berperangai. Perangai itu bukan perangai yang kita, ni perangai uduh, ni perangai comel. Bukan maksud perangai itu. Maksud perangai ini maksud apa ni? Apa maksud perangai ya? Tabiat. Bertabiat. Seperti perangai manusia. Seperti tabiat manusia. Tabiat manusia. Maksudnya tabiat manusia macam mana? Ada mata. Bukan tabiat perangai itu bukan maksud perangai uduh, perangai comel. Bukan. Uh, uh, maksud perangai ni maksudnya ada mata, ada hidung, ada mulut, berjalan, berkahwin, ada anak, ada cucu. Macam tu lah. Makan kenyang, tak makan lapar, minum air. Itulah. Itu maksud perangai tu. Bukan perangai tu maksud. Perangai tu kebanyakan orang kan berperangai. Bukan perangai tu. Maksudnya dia jenis, spesies. Spesies boleh sebut tak? Jenis manusia. Jenis manusia, bila berjenis manusia, berkahwin kan. Tabiat semula jadi. Bolehlah kot sebut itu. Nabi ada sifat-sifat manusia kecuali buat dosa. Betul tak? Ya, betul. Cuma, betul tu Wan. Cuma, dia lagi lengkap macam ni. Ni yang saya tak baca lagi. Yang nak baca ni lah yang untuk melengkapkan. Wan ni kata, Nabi ada sifat-sifat manusia kecuali buat dosa. Betul tak? Betul Ustaz? Betul. Okey, betul. Cuma, tambah sikit lagi yang saya nak baca. Baru nak baca ni. Apa dia? Tambah sikit lagi, complete set. Macam mana? Yang mana Nabi ada sifat-sifat manusia tadi, yang sifat-sifat manusia tadi, yang mana sifat manusia yang ada pada Nabi pun ada pada kita juga. Cuma bezanya, sifat-sifat manusia yang ada pada Nabi itu, sambung. Tiada menjatuhkan pangkatnya bagaimana sudah lepas dinyata dahulu. Dia kata dah cerita sebelum ni. Tak jatuh pangkatnya. Tak jatuh martabat. Tak jadi nampak hina. Dengan kemanusiaan tadi. Dengan sifat-sifat kemanusiaan tadi. Dengan perangai-perangai kemanusiaan tadi. Dengan sikap-sikap kemanusiaan tadi. Dengan perbuatan-perbuatan kemanusiaan tadi. Tidak menjatuhkan pangkatnya. Tidak menjatuhkan martabat. Tidak menjatuhkan maruahnya. Contoh. Kita kahwin. Maka kenapa? Kerana manusia, kemanusiaan kahwin. Maka Nabi pun kahwin. Tapi dengan kahwin kita, tak pergi masjid. Duduk dengan laki bini je. Dengan kahwin kita, bergaduh. Tidak menggugat kedudukannya sebagai seorang Nabi. Bukan tidak menggugat. Tidak menjatuhkan maruah lah. Tidak menggugat. Boleh jugalah. Tidak menggugat. Bolehlah juga. Kita kahwin-kahwin juga. Tapi bergaduh. Laki bini contoh. Kita ada anak. Mana kemanusiaan. Nabi pun ada anak. Tapi dengan sebab kita ada anak. Menyebabkan kita leka dengan anak. Sampai lupa Allah. Nabi ada anak. Tapi dengan sebab ada anak, tak lupa Allah. Gitulah. Apa dalam surah At-Taghabun tu? Ada surah tu. Apa? Cuba ingat balik. Surah At-Taghabun menceritakan tentang
Saya pun dah lupa. Menceritakan tentang manusia ni dengan kemanusiaan tadi, dia tak jaga. Bila dia tak jaga, menyebabkan menjatuhkan martabat dia sebagai manusia. Nabi tidak begitu. Mana? Siapa ingat? Siapa hafal? Terpelihara maruah dan kemuliaannya sebagai seorang Nabi. Cantik. Walaupun dia tu manusia. Kita dengan manusia kita, jatuh. Contohnya, dia bagi contoh. Nabi kahwin, tapi orang lain tak boleh menikahi bini Nabi selepas Nabi wafat. Bukan selepas Nabi wafat. Kalau Nabi ceraikan, katakanlah Nabi ceraikan isteri dia, pun tak boleh kahwin. Pun tak boleh kahwin. Ataupun Nabi wafat, pun tak boleh kahwin juga. Gitu. Mana surah Taghabun ni? Munafiqun. Ni Taghabun. Tengok Mana ayat dia? Ingat surah je. Mana ayat tak ingat? Ujung-ujung tu dah. Surah Taghabun. Ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Inna min azwajikum. Sesungguhnya pasangan kamu. Mana hilang dah. Wa auladikum, anak kamu. Aduwwan lakum, musuh bagi kamu. Fahzaruhum. Lepas tu adalah cerita panjang lah. Bukan masuk musuh. Mana? Yang bawah. Dia terang balik kat bawah. Innama. Dia terang balik kat bawah. Tadi tu ayat berapa? Terang. Apa maksud dia? Innama amwalukum. Dan sesungguhnya harta kamu. Wa auladukum. Anak-anak kamu. Fitnah. Ni baru terang balik cerita yang tadi tu. Sesungguhnya harta kamu, amwalikum wa auladikum, dan anak kamu, anak pinak kamu, fitnah, ujian. Panjang lah cerita. Baca pendek je lah. Okay. Jadi harta. Kita manusia kerja nak harta. Maka dapat harta. Dengan sebab harta apa jadi? Belagak, sombong. Dengan sebab harta, kedekut, tak hidup masin. Dengan sebab harta, tak datang, tak solat langsung. Kalau solat, tak pergi berjemaah. Dengan sebab harta, belagak, sombong, riak, takabur, sum'ah. Maka dengan sebab harta tadi telah menjatuhkan martabat kita. Nabi tidak. Ada yang kaya. Tapi sikit pun harta tu tak ada kat hati dia. Contoh Nabi-Nabi yang kaya-kaya lah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang kaya-kaya. Sikit pun tak ada. Kita manusia, kemanusiaan kita ada pada pangkat, ada pangkat, maka kita dapat pangkat, jawatan. Nabi kalau ada pangkat, dengan sebab pangkat tak ada kat hati dia pun pangkat tu. Maka dengan sebab dia ada pangkat, tak jatuh pun maruah dia sebagai seorang Nabi. Tak ada pun rasuah ke apa sebab ada pangkat, salah guna kuasa dan sebagainya, tak ada. Contohnya Nabi Yusuf, termasuk Nabi Daud jugalah raja. Sulaiman pun raja juga. Nabi Yusuf pun raja juga. Kita dapat pangkat, dengan sebab pangkat tu menjatuhkan maruah. Gitulah maksud dia. Sifat-sifat kemanusiaan apa-apa saja. Sifat-sifat kemanusiaan apa-apa sahaja boleh menjatuhkan maruah kita dengan kemanusiaan tadi. Dengan anak, dengan isteri, dengan harta, dengan pangkat. Kita tidur sebab manusia tidur. Tapi dengan tidur kita sampai tak bangun subuh. Dengan tidur kita berjam-jam tidur. Nabi tidur tak menjatuhkan, dengan sebab tidur tak menjatuhkan martabat dia. Tak menjatuhkan kemuliaannya. Tidur cukup-cukup Kita makan.
Sebab manusia makan. Nabi pun makan. Tapi tapi dengan sebab makanan tadi tidak menjatuhkan kemuliaan Nabi. Berbeza dengan kita. Dengan sebab makanan boleh jatuh. Jatuh kemuliaan. Makan melantak, tak ingat dunia. Sumbat. Masuk benda yang halal. Masuk benda yang haram. Syubhah pun bantai. Maka dengan makan tadi, kemanusiaan kita tadi menjatuhkan martabat. Nabi tidak. Apa sahajalah. Apa sahaja. Perkahwinan ke, apa ke, pangkat ke. Apa yang kemanusiaan lah. Apa-apa kemanusiaan. Tidak menjatuhkan martabat dan tidak akan mengganggu visi dan misi seorang Rasul dengan kemanusiaan tadi. Dengan perkahwinan tadi. Baru nak pergi menyampaikan yang Allah suruh, isteri kata duduk rumah lah dulu bang. Asyik keluar je. Duduklah dulu kat rumah. Saya seorang-seorang ni, kesian tengok. Tak ada. Dengan kemanusiaan tadi, perkahwinan tadi, sikit pun tak mengganggu apa yang Allah suruh. Sikit pun tak ganggu. Tak menjatuhkan kerja dia tu. Tidak. Itu maksudnya. Dan sifat yang harus iaitu berperangai bersifat seperti perangai manusia, sifat manusia, yang mana sifat manusia tadi tidak menjatuhkan pangkatnya. Kita sakit sebab manusia ni, kemanusiaan sakit. Nabi juga sakit. Tapi dengan sakit Nabi tak ada adulah. Bakpo aku bukan orang lain. Pahaku sakit. Pahaku sakit aku. Lepas aku lagi. Mula sakit lutut. Lepas tu sakit migrain. Lepas tu kena COVID aku lagi. Tahu-tahu tengok-tengok jantung sumbat. Nak masuk bateri pula. Aku lagi. Kenapa aku? Nabi tidak. Dengan sakit yang Allah bagi kerana sifat manusia tadi, sifat kemanusiaan tadi, tak menjatuhkan walaupun sedikit martabat. Sikit pun. Contohnya Nabi Ayyub. Wa ayyuba iznada rabbahu anni mathani yadur wa anta arhamur rahimin. Sikit pun. Nabi Ayyub. Padahal sakit. Sampai tak boleh gerak semua badan dia. Tak boleh bergerak. Bukan tak boleh bergerak. Gerak boleh. Tapi kalau bergerak sakit. Sakit dalam. Bergerak memang Nabi Ayub tetap bergerak macam biasa. Cuma bergerak sakit. Cuma tetap juga gerak walaupun sakit untuk menyampaikan. Tak jatuh martabat dengan sebab sakit, dengan sebab penyakit. Kita baru sakit sikit dah. Dah jatuh martabat. Begitulah yang lain-lain. Pakai baju, berpakaian. Bila kita manusia berpakaian, itulah kemanusiaan. Maka Nabi pun berpakaian. Dengan sebab Nabi berpakaian, tak menjatuhkan martabat. Tak ada dedah aurat, tak ada pakaian melampau, tak ada pakaian haram, tak ada semua. Kita mentang-mentanglah passion, lepas tu satu passion, tak kira aurat dah. Passion okey. Yang kita penting passion yang menutup aurat. Passion biasalah, passion okey. Ni macam-macam passion. Pakai tudung lilit, nampak tekak. Macam-macam passion. Tutup sekali berjalan nampak bentuk. Sebab pakai kain satin, kain jenis-jenis melekat kat badan. Padahal tutup. Malah bukan tutup, dengan muka-muka tutup. Tapi tengok-tengok rupanya kain yang jenis melekat. Lagi orang geram nak tengok. Yang tu. Sedangkan pakai kain guni tu. Patutnya. Kain guni yang hitam. Itu pakai, baru dia kena angin pun tak melekat. Contohlah. Gitulah. Kita nak berhenti dulu. Setakat itulah dulu. Siddiq, kita akan ulang balik lah. Siddiq tak masuk lagi kan. Tapi sebenarnya dia ulangan pada cerita tadi. Dan bukti bahawasanya jika Nabi cakap dusta, maka bermakna Allah juga dusta. Mustahil Allah dusta, maka mustahil akal Nabi dusta. Tu dia akan bagi hujah. Kan datang? Tak gerak. Tak ada geng. Tak gerak duk melih. Tak adalah. Duk melih okey lagi. Lagipun esok nak jalan jauh. Nak jalan jauh esok. Ke Melaka kita. Mana orang Melaka? Allah, ya Allah, ya Allah. Wallahu a'lam.
Kita nak faham yang tu je dulu satu. Walaupun tak banyak, 2 perenggan aja. Tapi kita nak faham, silap faham tu dulu. Tangguh dulu. Sering tasbih kafarah dan salatul asbah. Rakaman yang ini dan lepas-lepas ada 60 rakaman dah. Risalah Tauhid yang ni akan ada dalam YouTube sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.